Namun hari ini yang menariknya, bekas Ketua Penerangan Barisan Nasional Hisham Jalil telah membuat satu kenyataan. Dakwaan pertalian komunis, polis teliti risalah kempen BN, kata Hisham Jalil. Polis dilaporkan sedang meneliti buku kecil kempen pilihan raya BN sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap ahli parlimen Mastura atas dakwaan berkenaan pertalian kegolongan dalam DAP. Bekas Ketua Penerangan UMNO Hisham Jalil berkata dia telah dihubungi polis berkenaan perkara itu. Nampaknya Mastura kata dia dapat maklumat itu daripada satu risalah bahan kempen BN, katanya. Siti Mastura antara lain mendakwa penasihat DAP Lim Kee Siang merupakan sepupu kepada Chin Peng dan juga bekas Perdana Menteri Singapura mendiang Lee Kuan Yew. Susulan itu laporan polis dibuat terhadapnya. Pada Selasa lalu, Siti Mastura telah menyerahkan bahan rujukan kepada polis ketika hadir memberi keterangan. 2 hari kemudian, Ahli Parlimen Tasik Glugur Wan Saiful Wan Jan turut sama berkata dakwaan serupa dalam buku kecil kempen BN untuk PRU lalu. Seorang bekas pemimpin pemuda UMNO yang kini bersama PAS pula berkata buku kecil itu diedarkan kepada anggota BN sebelum penetapan calon PRU tersebut. Mengulas lanjut, Hisham berkata dia dilantik sebagai Ketua Penerangan UMNO selepas PRU. Dia digugurkan daripada jawatan itu pada Mac lalu setelah tidak sehaluan dengan Zahid Hamidi. Hisham yang juga bekas Ketua Penerangan Penerangan BN Selangor berkata pasukan penerangan UMNO tidak bersekali dengan pasukan komunikasi BN yang dilaporkan menerbitkan buku kecil tersebut. Tetapi saya tak rasa BN keluarkan risalah macam ini, katanya lagi. Sambil menambah, dia akan memberi kerjasama kepada polis dalam siasatannya dan menasihati Mastura untuk melakukan perkara yang sama. Tuan-tuan, now dalam isu ini, dalam isu Mastura ini, dia nak menang kes ni dia mudah saja. Okay, saya sebut itu. Dia nak menang kes mudah saja. Dia kena buktikan bahawa dakwaan dia berkenaan dengan Chin Peng, berkenaan dengan berkenaan dengan kaitan Lim Guan Eng, Lee Kuan Yew, Lim Kee Siang dengan Chin Peng, kaitan dia dengan Lee Kuan Yew dan sebagainya, itu benar. Itu kaedah dia nak menang. Dalam kes saman fitnah, Lim Guan Eng saman dia kena buktikan yang itu dahulu. Namun, dia guna defend. Saya hanya merujuk kepada dokumen yang dikeluarkan oleh BNCOM. Hisham Jalil selaku bekas Ketua Penerangan UMNO Selangor, bekas Ketua Penerangan BN Selangor mengatakan dia lantik selepas PRU. Dia kata saya tak tahu sebelum itu siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sendiri kata takkan BN keluar dokumen sebegini. So Hisham secara indirectly menafikan. So bila dia menafikan, maka beban kepada pembuktian selepas ini adalah kepada Siti Mastura. Itu saya kata. PAS dah tepu, tuan-tuan. VPN, Virus Perikatan Nasional, fitnah dia tahu. Tuan-tuan, sebelum nak fitnah, adalah lebih baik Mastura pergi cek dulu sumber dia. Takkan saya kata itu, entah ya, entah tidak BN yang keluarkan. Mungkin busuh BN yang keluarkan, supaya BN kena dakwa pada waktu itu. Mungkin itu taktik untuk memburuk-burukkan BN. Mungkin. Walaupun ada orang BN kata, ya, saya nampak bahawa dokumen risalah itu diedarkan pada kempen masa PRU ke-15. Itu dia kata dia nampak. Adakah dia tahu siapa yang mencetak, menulis, mengedarkan perkara tersebut? Bukan mengedarlah, tetapi siapa yang menghasilkan, siapa yang mencetak, siapa yang menulis dokumen itu. Sebab di atas dokumen itu tak ada tulis. Ditulis oleh siapa? Dia cuma tulis BNCOM. Kalau hanya setakat tulis BNCOM, siapa-siapa boleh tulis BNCOM kat situ? Orang boleh tulis satu buku oleh Iswardi Morni, mendakwa itu ini. Kemudian saya kata, saya pun tak tahu. Nama saya memang ditulis itu, tapi bukan saya keluarkan buku ini. Sama juga hari itu, bila Sinar Harian kata, Iswardi bakal KP Jacom. Saya kata, saya tak tahu. Itu Sinar Harian cakap. Itu orang cakap. Saya tak tahu. So, kena kembali kepada sumber. So, soalan dia, bolehkah Mastura menggunakan defense itu? Bolehkah Mastura menggunakan alasan itu yang mengatakan saya tak tahu? Saya cuma rujuk kepada dokumen ini. Jawapannya tak boleh. Sebab itu saya kata, berkemungkinan besar Mastura akan kalah. Kalau dia tak boleh produce saksi ataupun kebenaran fakta tersebut, dia ada dua option. Yang pertama, option dia kena minta maaf.
Saya telah memfitnah dan saya meminta maaf. Option kedua, dia pertahankan kes ini, tapi lepas ni dia kena bayar lah kalau dia kalah saman. Dia kena bayar lah kalau dia kalah saman. So Mastura dah tak ada hala tuju lagi, tuan-tuan. Sebab itu dikaitkan juga, apa orang kata, dikatakan siapa? Teresa Kok juga telah mengemukakan saman kepada Mastura. Good luck lah. Good luck. Dia macam ni, tuan-tuan. Bila kita menyatakan sesuatu dengan kepastian, menyatakan sesuatu dengan pertuduhan, menyatakan sesuatu secara claim, maka you are bound by that claim. Anda terikat dengan dakwaan itu. Saya ulang. Apabila anda menyatakan sesuatu claim, sesuatu dakwaan secara positif, a positive claim, maka anda bertanggungjawab terhadap dakwaan tersebut secara tuntas. Bermakna kalau dakwaan itu bersifat jelek, memburukkan, merendahkan reputasi, maka adalah menjadi tanggungjawab anda untuk membuktikan bahawa dakwaan itu adalah benar, tidak lain melainkan benar belaka. So, saya kata dalam kes Mastura, dia nak buktikan macam mana, tuan-tuan. Tidak cukup dia kata, saya baca daripada buku ni. Saya baca daripada buku ni. Saya boleh. Saya kata, saya baca daripada buku ni. Siapa tulis buku ni? Raja Petra. Dia ada tulis kat sini. Dia akan ada. Apa orang kata? Ni tak adalah buku ni sebab dia terbit daripada luar negara kan. Tapi, at least saya boleh kata, Raja Petra tulis. Dan dia telah dicetak banyak. Raja Petra pun kata, yalah memang saya tulis. Apa dalam ni memang saya tulis. Saya cuma membacakannya. Macam juga bila saya bawa berita daripada surat khabar. Macam ni. Kan? Saya bawa cerita macam ni. Bermakna, sumber saya adalah surat khabar. Kita tahu sumber tu daripada mana. Tetapi bila dia membaca, dia kata BNCom sumber dia. Soalan kita seterusnya, siapa dalam BNCom tersebut? Adakah BN mengesahkan bahawa itu adalah dokumen mereka? Sampai sekarang BN tak kata, dia tak kata, oh ya, itu dokumen kami dan kami bersetuju dengan fakta di dalam itu dan kami boleh mempertahankannya. Sampai sekarang Barisan Nasional tak kata apa. So now Mastura, kesimpulannya, you are on your own lah. You are on your own. Pimpinan PAS pun berlepas diri daripada lah. Si Andai kata, ketua pemuda tu kata apa? Dia kata kami tak sempat bagi, Lim Guat Eng bagi 2 hari je. PAS tepu, tuan-tuan. Itulah dia. Pemfitnah nasional ni, tuan-tuan. Itulah. Modus operandi dia mudah je, dia fitnah. Yang saya pelik tu, ada juga orang termakan fitnah ni, tuan-tuan. Ada. Tapi tak apalah. Biarlah mereka. Baik, bila tersebar berita saya dan juga Lokman Adam, dikatakan jadi, apa orang kata, jadi, bakal jadi ketua KP, apa orang kata, KP Jecom, kan? Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengatakan telah mengeluarkan satu kenyataan. Right. Okay. Kenyataan beliau. Slow sikit nak load. Ketua Pengarah Jecom sudah menulis kepada saya untuk meletakkan jawatan. Saya belum jawab secara rasmi, tapi saya maklumkan kepada Menteri Fahmi untuk menyatakan ya, kita setuju dan kita akan lantik pengganti dalam secepat mungkin. Sebaik saja saya pulang. Okey, sebaik saja beliau pulang. So pengganti tu ada, bukan saya, orang lain. So akhirnya amanah menyatakan, membuat satu kenyataan. Ni salah seorang yang bertanding ketua pemuda lah. Orang muda bukan pengaruh, bukan influencer sesuai ketua Jecom. Berkaitan kekosongan jawatan ketua pengarah Jecom, Amanah Perak berharap pengisinya bukanlah dipilih daripada kalangan pengaruh atau individu yang semata-mata popular. Oh, popular ke tuan-tuan? Oh, ya ke popular? Popular? Berapa ribu? Oh, 10,000. 11,000 menonton kita, okey? Ketua Komunikasi Amanah Perak, Azhar Rahman. Siapa? Azhar Rahman. Okey, saya tak kenal. Minta maaf. Zahar. Sorry, Zahar. Sebaliknya berharap pengganti kepada Muhammad Agus perlu dilantik dari kalangan individu yang benar-benar mahir, kompeten serta segar dalam idea serta pendekatan. Jawatan Jecom tertinggi tidak perlu kepada individu yang popular semata-mata atau dari kalangan berpengaruh. Mungkin status begitu satu kelebihan, tetapi yang lebih penting berkenaan ada iltizam dan daya usaha tinggi untuk menjadikan Jecom
agensi penerangan kerajaan berkesan, katanya. JKOM, Agus merupakan Azhar berkata seiring dengan perubahan dalam disiplin komunikasi, negara memerlukan calon yang mampu mengisi kehendak masyarakat dan mampu membawa idea baru lagi segar, khusus untuk mengolah naratif buat generasi muda. Ini boleh memberi nilai tambah kepada wajah kerajaan agar dilihat lebih segar dan mesra kepada orang muda. Menurut Azhar lagi, jalan tersebut mestilah mahir menggalas tanggungjawab yang diamanahkan. Justru kerajaan perlu membuka ruang kepada calon dalam kalangan orang muda untuk meneroyoki JKOM. Saya pun tak setuju. Tuan-tuan, bagi saya setuju kompetensi itu adalah elemen paling utama untuk kita nak menentukan seseorang itu layak untuk memegang satu-satu jawatan atau tidak. Saya tak setuju hanya kerana dia seorang yang berpengaruh, popular, ataupun seorang yang muda, ataupun seorang yang tua, ataupun seorang wanita, ataupun seorang berbangsa Melayu atau berbangsa Cina atau berbangsa India. Saya tak setuju. Saya tak setuju kita melihat kepada kategori bangsa, agama, gender, umur. Saya tak setuju. Saya setuju kita lihat kepada kompetensi dia. Saya dah sebut, kerja JKOM ni bukan mudah. Nak jadi pengarah JKOM ni bukan mudah. Dan saya berdoa sajalah siapa-siapa yang akan dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berdoa ajalah. Because this is a hot seat. Yang orang selalu anggap kena jadi, kena tegas, kena bantai kuat-kuat, kena itu, kena ini. Sebab ada dana yang banyak. JKOM tak ada dana yang banyak. Jangan kawan JKOM ada dana yang banyak pula. Tapi dia ada pengaruh lah. Tak ada. Bagi saya, yang paling utama untuk kita nak menentukan apa-apa jawatan, tak semestinya JKOM saja. Apa-apa jawatan, ialah kompetensi, kemampuan dia. So, 3 orang pemuda amanah yang akan bertanding, ketua pemuda amanah bertanding, antaranya Azhar, Hasbi muda yang sekarang ini the current one. Lepas itu Daniel yang YB Batu Tiga. Tiga-tiga akan bertanding. So, saya baca tadi soalan kepada mereka bertiga berkenaan dengan beberapa soalan. Saya malah nak tunjuk kat sini lah. Soalan berkenaan visi kalau sekiranya jadi ketua pemuda, bla bla bla. Mereka tiga-tiga menjawab. Bila saya tengok jawapan mereka bertiga, minta maaf saya kata, tak capai lagi kriteria saya untuk jadi seorang pemimpin yang betul-betul hebat. So, Dek, belajar lagi, Dek. Sebenarnya kalau ikut, dia kata hendaklah orang muda. Azhar tu, setahu saya lah Azhar tadi tu lagi tua daripada saya. Betul, Azhar? Tak tahulah kau punya umur apa, tapi kalau aku tengok dalam profil kau lagi tua daripada aku. Aku muda sikit dengan kau, katanya. I might be wrong, Azhar. Sorry, Azhar. Jangan marah. Gurau.